Dan hari ini saya akan menerangkan tentang Memorandum of Sale and Purchase. Assalamualaikum, saya Idora dari Tuan Idora Arfa Kandar dan hari ini saya akan menerangkan tentang Memorandum of Sale and Purchase. Okey, dokumen ni ataupun borang Memorandum of Sale and Purchase ni adalah satu dokumen di mana apabila penjual dan pembeli berhasrat untuk memasuki dalam satu perjanjian jual beli, sebelum satu perjanjian jual beli itu boleh ditandatangani, ini adalah dokumen yang perlu ditandatangani di antara penjual dan pembeli dan juga ejen yang terlibat. Okey, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, kenapa Memorandum of Sale and Purchase ni adalah satu dokumen yang penting? Ini kerana dokumen ini terdapat terma-terma di dalam dokumen ini yang perlu dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Saya akan terangkan pertama sekali dekat atas sekali dia ditulis property . Jadi pada alamat pada property ni kita perlu tuliskan alamat hartanah. Dan saya nasihatkan untuk alamat hartanah adalah untuk semua ejen menggunakan alamat seperti yang tertera pada cukai pintu. Kenapa saya minta alamat hartanah mengikut cukai pintu? Ini kerana sekiranya bank lihat alamat hartanah tidak seperti cukai pintu, bank tidak boleh riliskan payment baki harga jualan kepada penjual. Dan saya tengok juga kebanyakan bila hartanah tak seperti mengikut cukai pintu, letter of a bank juga nanti akan salah sebab letter of a bank kebanyakan dia akan follow MOS. So oleh disebabkan itu saya cadangkan alamat hartanah dekat MOS ni kita siap-siap ikut seperti cukai pintu. Dan cukai ni kita boleh minta daripada pihak penjual. Okey, poin yang pertama kalau kita lihat adalah sale and purchase price. Dekat sini ada perlu dinyatakan harga yang dipersetujui. Maksudnya, apakah harga yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli untuk menjadikan satu transaksi ini berjaya. So kita kena letakkanlah harga sebenar. Dan poin yang kedua adalah earnest deposit. Earnest deposit ni dia lebih kurang seperti booking payment dan kebanyakan agensi memang menggunakan 3.18%. So kita perlu tulis dengan jelas berapa banyak bayaran yang perlu dibayar kepada agensi. So sekiranya penjual dia tidak bersetuju untuk memberi 3.18%, kita kena cross lah berapa banyak yang penjual bersetuju. Dan kalau kita lihat dekat sini, pembeli dia mengaku bahawa earnest deposit ni adalah forfeitable. Maknanya boleh bayaran tersebut adalah hangus sekiranya pembeli membatalkan transaksi ini sebelum perjanjian jual beli ditandatangani. Perlu diingat booking form ni adalah valid sebelum perjanjian jual beli ditandatangani. So sekiranya pembeli tidak meneruskan dengan perjanjian jual beli, booking form ni adalah terpakai dan segala terma yang ada di dalam booking form ini terpakai untuk digunakan ke mahkamah. Okey. Dan pembeli juga, kalau kita lihat dekat dalam konten ni ada dinyatakan bahawa penjual perlu membayar ganti rugi kepada pembeli dengan membayar semula sejumlah amount yang sama kepada pembeli sekiranya penjual berhasrat untuk tidak meneruskan dengan perjanjian jual beli. So dekat sini kita dapat lihat sekiranya pembeli tidak mahu meneruskan dengan transaksi jual beli, 3.18 ataupun apa-apa bayaran yang telah dibayar kepada agensi adalah forfeitable dan penjual juga sama sekiranya bayaran tersebut telah dibayar kepada agensi dan penjual berhasrat untuk tidak meneruskan dengan transaksi jual beli, bayaran tersebut perlu dipulangkan balik kepada pembeli. Dan penjual perlu membayar ganti rugi kepada pembeli dengan membayar semula sejumlah amount yang sama kepada pembeli sekiranya penjual berhasrat untuk tidak meneruskan dengan perjanjian jual beli. Okey, kalau kita lihat poin nombor 3, dalam tempoh berapa lama perjanjian jual beli perlu ditandatangani. Kita lihat dekat dalam MOS ni, Sale and Purchase Agreement must be executed within 21 working days. Maknanya 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan oleh penjual. Dengan syarat tidak ada apa-apa delay dari pihak penjual ataupun daripada pihak lawyer penjual dalam bersetuju dalam terma-terma di dalam perjanjian jual beli. Failing which, sekiranya dalam tempoh 21 hari bekerja itu perjanjian jual beli tidak boleh ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak, earnest deposit ataupun bayaran booking tadi shall be forfeited.
Okey, dekat sini saya nak terangkan dengan lebih lanjut ya, di mana perjanjian jual beli ni kebiasaannya sekiranya menggunakan satu lawyer, saya nampak tak ada masalah untuk perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 21 hari bekerja. Cuma saya lihat sekiranya melibatkan kedua belah, ada dua lawyer yang terlibat ya, iaitu lawyer penjual dan lawyer pembeli. Jadi saya nampak dekat sini kadang-kadang di antara peguam masa yang diambil tu sedikit banyak kerana pihak-pihak perlu bersetuju dengan terma. Kadang-kadang lawyer penjual dia tak setuju dengan terma ni, lawyer pembeli tak setuju dengan terma ni. Jadi untuk kedua-dua belah pihak tu bersetuju dan mutually agreed untuk terma-terma dalam perjanjian jual beli, jadi masa yang diambil tu mungkin melebihi 21 hari bekerja. Oleh itu, dekat sini ejen perlu lebih peka. Peka di mana anda perlu kira siap-siap daripada tarikh penerimaan penjual tu, berapa hari 21 hari bekerja tu akan tamat ataupun akan expire dan sekiranya tempoh tu kita dah, orang kata kita dah kira, kita dah ada tarikh, sekiranya kita tengok perjanjian jual beli tidak boleh ditandatangani dalam tempoh 21 hari bekerja, ejen perlu meminta persetujuan daripada penjual untuk memberi lebih orang kata tempoh masa untuk pembeli menandatangani perjanjian jual beli. Ataupun sebagai contoh, mungkin pembeli ada masalah dengan loan, jadi loan mungkin ambil masa untuk approve. Kita tengok dalam tempoh mungkin 15 hari bekerja pun loan masih lagi tak approve. Dekat situ kita dah boleh minta extension of time kepada penjual untuk membolehkan perjanjian jual beli ini ditandatangani dalam tempoh yang dipersetujui. Sebab kita kena faham sekiranya perjanjian jual beli tidak ditandatangani dalam tempoh 21 hari bekerja, earnest deposit tu boleh burn. So kita nak elakkan daripada pembeli punya duit ni hangus disebabkan benda-benda yang kita mungkin tak jelas ataupun kurang peka. Okey, itu untuk point nombor 3. Okey, untuk point nombor 4, payment sewaktu perjanjian jual beli ditandatangani. Okey, kebiasaannya dalam satu-satu perjanjian jual beli 10% perlu dibayar sewaktu perjanjian jual beli ditandatangani. Sebagai contoh, 3.18% telah dibayar kepada agensi sewaktu booking form ditandatangani, iaitu MOS ni lah. Jadi 6.82 perlu dibayar kepada penjual sewaktu SMP ditandatangani. Jadi jika dilihat dekat dalam poin nombor 4 ni, 6.82 ni adalah baki harga deposit, okay, daripada 10% tersebut lah. Dan 10% deposit ni akan forfeited sekiranya perjanjian jual beli ni gagal, baki harga jualan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang dijelaskan dalam perjanjian jual beli. Okey. Cuma di sini kita pun tahu kadang-kadang pembeli dia nak gunakan wang EPF untuk bayar baki deposit. So kita perlu nyatakan dengan jelas sekiranya bayaran tersebut menggunakan wang EPF. Sebab kalau kita lihat terma yang ada dekat poin nombor 4 ni, 6.82 ni perlu dibayar oleh pembeli kepada penjual. Okey. Dan kalau kita lihat untuk poin nombor 5, balance of payment. Balance of payment ni adalah 90% lah daripada harga jualan. Sebab 10% tadi kita dah selesaikan sewaktu perjanjian jual beli ditandatangani. Jadi 90% ni akan dijelaskan oleh bank. Kebiasaannya oleh bank lah sekiranya pembeli dapat 90% loan ya. Jadi pembeli perlu selesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Sebagai contoh, sekiranya properti yang freehold, baki harga jualan perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli. Dan sekiranya hartanah tersebut tertakluk kepada sekatan kepentingan, jadi baki harga jualan perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan selepas approval daripada pejabat tanah ataupun pihak berkuasa negeri untuk sekatan kepentingan tersebut. Jadi kalau kita lihat dekat poin nombor 5 ni jelas ya, yang mengatakan 90% daripada harga jualan perlu dibayar kepada pembeli kepada penjual dalam tempoh 90 hari daripada tarikh yang saya sebutkan. Apa yang akan berlaku sekiranya baki harga jualan tidak boleh dibayar oleh pembeli kepada penjual dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh perjanjian jual beli ataupun tarikh unconditional date selepas konsen dapat dan sebagainya, apa akan jadi? Penjual akan memberi automatic extension kepada pembeli, iaitu orang kata kita panggil grace period dalam tempoh sebulan ataupun 30 hari, provided dengan syarat pembeli perlu membayar interest ataupun charge denda lewat kepada penjual. Dan sekiranya dalam tempoh 3, kita selalu dengar 3+1 kita selalu dengar
Jadi dalam tempoh 4 bulan tu, transaksi perjanjian jual beli tu tak boleh diselesaikan. Bermaksud baki harga jualan tidak boleh dibayar kepada penjual dalam tempoh 4 bulan. Bermaksud penjual boleh forfeitkan tan pesan yang dia dah terima tadi dan boleh menjual hartanah ini kepada orang lain, dan pembeli tak boleh menuntut apa-apalah sebab dalam perjanjian jual beli telah dinyatakan dengan jelas. Okey, itu adalah untuk poin nombor 5 ya. Okey, nombor 6, specific performance. Okey, apa ni? Sebab kita selalu nampak specific performance ni dekat dalam booking form mana-mana booking form agensi. Okey, sebagai contoh, pembeli dia berhak untuk mendapatkan satu perintah daripada mahkamah sekiranya penjual telah menandatangani MOS ini dan tiba-tiba menukar fikiran untuk tak menjual hartanah ni kepada pembeli. Jadi specific performance ni adalah satu order ataupun satu perintah daripada mahkamah untuk memaksa penjual menjual hartanah ini kepada pembeli. Okey? Dan sekiranya penjual gagal untuk meneruskan dengan transaksi jual beli. Jadi dekat sini yang selalunya kita lihat kadang-kadang pembeli ni dia beli hartanah, dia nak beli, dia memang nak hartanah tersebut walaupun penjual nak bayar ganti rugi dan apa sekalipun dia tak nak, tapi dia nakkan rumah tu, jadi pembeli dia boleh minta satu perintah mahkamah. Itu yang kita panggil specific performance. Okey, ini adalah poin untuk nombor 6 ya. Okey, nombor 7, vacant possession. Vacant possession ni adalah milikan kosong, hak milikan kosong, di mana pembeli berhak untuk mendapat hak milikan kosong selepas baki harga jualan telah diselesaikan secara penuh. Okey, vacant possession ni. Dan sekiranya untuk poin nombor 7 ni, sekiranya ada apa-apa arrangement yang dibuat oleh penjual dan pembeli di mana mungkin pembeli nak masuk rumah awal, nak sewa sebelum baki harga jualan diselesaikan. Okey, perlu ejen ingat perlu meletakkan di dalam poin nombor 10 yang saya akan sentuh sebentar nanti. Okey, poin nombor 10 dekat other conditions ya. Okey, untuk poin nombor 8, encumbrances and liens ni bermaksud property ni dijual tanpa sebarang bebanan, tanpa sebarang sebagai contoh caveat. Okey. Dekat sini a bit tricky sebab kebanyakan MOS ditandatangani sebelum carian hartanah dibuat. Jadi mungkin ada penjual yang dia akan tanya macam mana nak confirmkan pembeli, dia mungkin akan tanya macam mana boleh confirm property ni adalah bebas daripada sebarang bebanan ataupun caveat. Okey, kalau ada anda terima sebarang pertanyaan daripada pembeli seperti ini, okey, anda boleh dapat buat carian dulu di pejabat tanah ya. Itu untuk poin nombor 8. Okey, untuk poin nombor 9 berkenaan dengan legal cost, setiap pihak perlu menanggung bayaran guaman peguam masing-masing, tetapi pembeli perlu menanggung bayaran untuk stamp duty dan bayaran registration cost di pejabat tanah. Okey, apa-apa bayaran yang melibatkan konsen ataupun surat kebenaran pihak berkuasa negeri perlu ditanggung oleh penjual. Okey, dekat sini saya nak sentuh sikit sebab kadang-kadang ada di antara penjual yang memilih untuk tidak diwakili oleh peguam, di mana dia menumpang peguam pembeli. Walaupun dia menumpang peguam pembeli, penjual juga akan dikenakan bayaran. Cuma dekat part yang bayaran guaman ataupun legal fees memang tidak dikenakan. Cuma bayaran-bayaran lain seperti contoh bayaran untuk kita submit borang ke lembaga hasil, borang cukai keuntungan harta tanah, bayaran untuk mendapatkan konsen dan bayaran untuk membuat discharge dengan bank, yang mana sekiranya penjual masih mempunyai hutang dengan bank, peguam perlu menyediakan dokumentasi untuk melepaskan gadaian. Okey, bayaran seperti ini akan ditanggung oleh pihak penjual. Okey, seperti yang saya sentuh tadi, untuk poin nombor 10 adalah poin other condition. Other condition ni dinyatakan disbursement cost sebanyak 500 akan ditolak daripada bayaran booking ataupun bayaran earnest deposit sekiranya transaksi ni tidak boleh diteruskan kerana loan pembeli gagal diperoleh daripada pihak bank. Okey, di mana bayaran 500 ni akan ditolak dan bayaran tersebut akan dibayar kepada nilai harta. Okey, sebagai contoh, pembeli dah bayar earnest deposit kepada nilai harta dan beliau gagal untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank,
bayaran administrative fee sebanyak 500 akan ditolak daripada wang earnest deposit tersebut dan bakinya akan dipulangkan semula kepada pembeli. Okey, itu untuk poin nombor 10. Dan kalau dilihat dekat poin B tu, 10B tu kosong. Okey, dekat sini yang ejen perlu nyatakan. Sebagai contoh, sekiranya pembeli berhasrat untuk membayar baki deposit melalui EPF, perlu dinyatakan dekat poin B. Ataupun sekiranya pembeli berhasrat untuk masuk awal, untuk dapatkan kunci awal dan sebagainya juga perlu dinyatakan dekat poin B. Dan apa yang sangat penting untuk poin B ni, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh tuan rumah sekiranya ada. Sebagai contoh, penjual dia nak jual rumah tu termasuk dengan barang-barang yang ada dalam rumah tersebut. Jadi ejen perlu secara spesifik nyatakan barang apa yang akan ditinggalkan. Sebagai contoh, sekiranya penjual dia nak bagi aircon ataupun fix kabinet, meja dan sebagainya, perlu dinyatakan secara spesifik dan poin tu perlu diletakkan dekat dalam 10B. Kalau tak muat boleh tambah orang kata kertas lain lah ya. Okay. Dan seterusnya perlu ditandatangani oleh REA. Dan kita dapatkan purchases confirmation. Kalau kita lihat dekat bawah tu ada purchases confirmation. So dapatkan tanda tangan pembeli dan disaksikan oleh ejen yang jual rumah tersebut. Okay. Dekat part penjual juga sama, masukkan alamat hartanah mengikut cukai pintu dan ditandatangani oleh penjual, disaksikan oleh ejen yang menjual rumah tersebut. So kalau kita lihat dekat bawah tu ada note ya, dekat dalam MOS ni ada note yang mengatakan purchaser pembeli dan penjual perlu initial ataupun perlu tanda tangan ringkas untuk setiap terma-terma yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli. So kalau nanti kita mungkin boleh tunjuk contoh di mana dekat setiap poin yang ada pembeli dan penjual perlu initial sehinggalah poin ke-10. Okey. Dan bawah sekali ada acceptance by the vendor di mana vendor setuju dan confirm berkenaan terma-terma yang ada di dalam MOS dan penjual bersetuju untuk membayar kepada nilai harta sebanyak berapa amount yang penjual bersetuju. Jadi amount ini perlu dinyatakan di dalam poin nombor 2 acceptance by the vendor. Sekiranya kalau kita lihat acceptance by the vendor poin nombor 3 ya, in the event any earnest deposit is rightfully forfeited, 50% of the forfeited amount or 50% of full professional fees whichever is lesser shall be paid to dealer harta. Okay, sebagai contoh, transaksi ni tak berjaya dan earnest deposit tu forfeited. Dekat sini 50% daripada amount tersebut akan dibayar kepada nilai harta. Maknanya 50% kepada penjual dan 50% lagi akan pergi kepada nilai harta. So sekiranya jelas dengan terma-terma tersebut, barulah penjual dan pembeli boleh menandatangani borang MOS ini. Okey, sekian, terima kasih.